Hai, nama saya Aina. Hari ini Aina teringin sangat nak berkongsi dengan kawan-kawan semua tentang perkembangan tamadun Islam. Baiklah, untuk pengetahuan kawan-kawan semua, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, umat manusia telah terputus dengan sumber wahyu selama hampir 6 abad lamanya. 6 abad itu bersamaan dengan 600 tahun. Sangat lama, sehingga kan banyak kerusakan, penyelewengan dan kemusnahan telah menimpa umat manusia daripada pelbagai aspek kehidupan. Hal ini berlaku kerana mereka hanya berpegang kepada akal semata-mata. Ini membuktikan betapa pentingnya wahyu dan pegangan dalam mempengaruhi akal dan kehidupan seseorang. Penduduk semenanjung tanah Arab telah menyeleweng daripada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Mereka telah menjadi sangat sesat sehingga kan mereka berubah daripada menyembah Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Satu, kepada menyembah berhala yang diukir dan dipahat sendiri oleh tangan mereka. Dan mereka menganggap bahawa berhala ini seolah-olah anak-anak perempuan kepada Tuhan. Tidak kurang dengan itu, di Rom misalnya, penganut agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa AS telah meminda ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS dan berpecah kepada beberapa mazhab. Mereka menganggap bahawa mazhab-mazhab ini merupakan agama-agama yang berlainan antara satu sama lain. Penyelewengan yang wujud bukan sahaja berlaku dari sudut akidah, malah akhlak, ekonomi dan semua aspek kehidupan turut terlibat dan terjejas yang akhirnya membawa kepada kesengsaraan umat manusia. Keadaan dunia seperti ini menggambarkan sesungguhnya betapa perlunya penyelamat dalam diri manusia, dan tiada penyelamat melainkan Allah yang Maha Penyayang dan Mengasihani, dan Tuhanlah yang mencipta alam. Lantaran dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai cahaya kepada kegelapan dalam jiwa-jiwa manusia ini. Dan ajaran baginda SAW memenuhi tuntutan manusia di akhir zaman ini. Pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 12 April 571 Masihi, Nabi Muhammad SAW telah pun dilahirkan di kota Mekah. Nama sebenar Nabi Muhammad SAW ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik. Pada suatu malam, ketika Nabi Muhammad SAW sedang bertahanus di Gua Hira, baginda telah didatangi oleh seorang pemuda. Pemuda tersebut merupakan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril telah dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu pertama Nabi Muhammad SAW merupakan ayat Al-Quran, iaitu surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Dialah yang mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena dan mengajarkan kepada manusia kepada apa yang tidak diketahui. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW berada dalam keadaan yang sangat takut. Baginda turun dari Gua Hira dan segera pulang ke rumah. Isterinya yang berada di rumah, iaitu Khadijah radhiyallahu anha, terkejut melihat keadaan Rasulullah SAW dan segera menenangkan hati baginda. Keesokannya, Siti Khadijah radhiyallahu anha telah membawa suaminya untuk berjumpa bapa saudaranya, iaitu Waraqah bin Nawfal yang beragama Hanif. Setelah menceritakan peristiwa-peristiwa yang telah berlaku ke atas Rasulullah SAW, Waraqah telah mengatakan bahawa
Peristiwa tersebut merupakan alamat kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad terus menggambarkan Islam kepada keluarga dan sahabatnya secara senyap-senyap. Antara yang terawal menerima agama Islam ialah isterinya Khadijah, sepupunya Ali bin Abu Talib, sahabatnya Abu Bakar Al-Siddiq dan seorang hamba abdi. Setelah 3 tahun berdakwah secara tersembunyi, Nabi Muhammad diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Orang-orang musyrikin mula bertindak mencela Nabi Muhammad sebagai seorang yang gila, pengair, ahli sihir dan sebagainya. Pengikut Nabi Muhammad juga dipaksa kembali kepada agama penyembahan berhala. Jadi Nabi Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya supaya berhijrah ke Madinah. Baginda ditemani oleh Abu Bakar. Sebelum memasuki kota Madinah, Nabi Muhammad dan sahabatnya telah membina sebuah masjid Quba, iaitu masjid pertama dalam sejarah tamadun Islam. Penduduk Madinah amat gembira apabila melihat Nabi Muhammad menghampiri kota Madinah sambil menyanyikan lagu-lagu puji-pujian kepada Tuhan. Madinah yang bermaksud kota yang bercahaya merupakan nama baru kepada kota Yathrib. Setibanya di kota Madinah, Nabi Muhammad membina Masjid Al-Nabawi sebagai pusat aktiviti masyarakat Madinah. Seterusnya ialah mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dengan golongan Ansar. Sahifah Madinah telah diperkenalkan sebagai batu asas kepada persaudaraan dan kesatuan seluruh penduduk Madinah dan masyarakat Arab yang belum memeluk agama Islam, dan menjadi perlembagaan bertulis pertama dalam sejarah dunia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Ain Zulkifli dan saya akan menceritakan tentang peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peranan disiplin dalam membentuk disiplin kehidupan. Semasa di Madinah, terdapat 7 langkah pentadbiran Nabi Muhammad, iaitu dengan pertama sekali adalah dengan pembinaan masjid sebagai institusi sosial dalam pembentukan komuniti. Agenda Nabi Muhammad SAW telah berjaya menubuhkan 2 masjid, iaitu Masjid Nabawi dan Masjid Quba. Seterusnya, langkah kedua Nabi Muhammad SAW ialah dengan memperkukuhkan angkatan tentera untuk sebagai benteng pertahanan daripada ancaman musuh dan juga sebagai misi untuk mendakwah antarabangsa. Keempat pula ialah dengan menubuhkan sistem cukai bagi sumber kewangan Islam. Antara sumber ekonomi Islam yang melalui cukai ialah cukai harta dan kekayaan, cukai rampasan perang, cukai perlindungan dan sebagainya. Kelima Nabi Muhammad ialah dengan menyediakan persefahaman di antara masyarakat Islam dan masyarakat Yahudi. Nabi Muhammad merupakan role model terbaik dalam pelbagai aspek kehidupan. Walaupun baginda adalah sebagai ketua, namun baginda masih menerima lagi nasihat daripada orang bawahan. Itu adalah langkah ke-6 Nabi Muhammad SAW. Dan langkah yang terakhir ialah dengan mengantarabangsakan dakwah Islam kepada pelosok-pelosok negara yang lain, iaitu dengan menghantar surat kepada maharaja-maharaja negara lain yang memerintah pada zaman. Kehebatan kepribadian Nabi Muhammad SAW boleh dilihat apabila Anas bin Malik radhiyallahu yang selalu menguruskan hal ehwal baginda berkata, jika aku berkhidmat dengan Rasulullah SAW selama 10 tahun dan tidak pernah baginda SAW berkata kepada aku, mengapa engkau buat begini, mengapa engkau buat begitu. Kewafatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW seolah-olah telah mengetahui saat kewafatannya melalui wahyu. Ayat-ayat terakhir yang diturunkan menyatakan kesempurnaan syariat Islam dan Islam akan mencapai kemenangan. Baginda SAW telah
mengucapkan salam perpisahan dalam khutbahnya ketika menunaikan hajatul wida atau haji perpisahan pada tahun ke-10 Hijrah. Umar Al-Khattab radhiyallahu memahami isyarat yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam ucapan yang sangat bersejarah itu. Baginda wafat pada Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah.